Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi sekali untuk berhimpun secara maya ini untuk kita sambung perbincangan kita ataupun kuliah kita berkaitan dengan hadis. Cuma biasanya kita akan baca Riyadhus Salihin. Cuma oleh kerana Abang Jafni minta supaya saya bercerita serba sedikit tentang Ramadan. Kerana Ramadan ni adalah merupakan bulan yang sangat mulia, yang mana dia akan datang kepada kita insya-Allah pada hari Jumaat nanti, kalau di Malaysia lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu 'amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnah fa idza kana yawmu siyami ahadikum fala yarfath wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami sa'im atyabu 'inda Allah yaumal qiyamah min rihil misk walis-sa'im farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam hadis ni Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana kata Nabi, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. So maksudnya hadis ni hadis sahih riwayat Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna katanya hadis ni adalah hadis qudsi yang sahih. Kerana hadis qudsi ni tak semuanya sahih, ya. Ada hadis qudsi yang sahih, ada hadis qudsi yang dhaif, ada hadis qudsi yang palsu pun ada. Tapi yang ini yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini, kata Allah, kullu 'amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam ini adalah untuk dirinya sendiri. Illa as-siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kerana puasa itu adalah untuk aku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini Allah Ta'ala menyatakan satu perkara yang sangat penting kepada kita, iaitu setiap amalan anak Adam ini adalah untuk dirinya sendiri. Maksudnya, Allah memberitahu kepada Nabi-Nya supaya ia disampaikan kepada kita bahawasanya setiap ibadat yang kita lakukan di dalam dunia ini, semua yang kita lakukan itu manfaatnya adalah kembali kepada kita. Manfaatnya kembali kepada kita, pahalanya akan kembali kepada kita, kepentingannya, ganjarannya juga akan kembali kepada kita. Maksudnya, setiap orang yang beramal, tidak lain, tidak bukan dia beramal untuk diri dia sendiri, untuk kepentingan diri dia sendiri. Bukan kerana dia beramal tu, dia tak beramal kerana Allah Subhanahu wa taala mendapat apa-apa keuntungan daripada amalan dia. Tidak. Allah tidak memerlukan amalan kita. Sebaliknya, kitalah yang memerlukan amalan kita untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Taala kata illa siyam,
kecuali puasa. Fa innahu li, kerana puasa itu adalah untuk aku. Para ulama berbahas, apakah yang dimaksudkan dengan kalam Allah, puasa itu adalah untuk Allah. Dalam riwayat yang lain disebut, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin ila adha'afin kathirah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam riwayat yang lain disebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Allah Taala kata setiap amalan anak Adam ini akan digandakan. Satu kebaikan akan diberikan 10 pahala ke 700 kali ganda. Ke 7 al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin, ke 700 kali ganda. Dalam riwayat lain disebut ila adha'afin katsirah, mungkin banyak lagi. Illa saum atau illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, kerana puasa ini kata Allah untuk dirinya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kat kita puasa ni adalah untuk dia, maka para ulama mula berbahas, apakah maksud Allah? Allah memberikan pahala, Allah mengatakan puasa ni adalah untuk dia. Mereka mempunyai beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama ialah puasa ni adalah satu ibadat yang memang dilakukan hanya semata-mata kerana Allah, yang mana tidak ada dalam dunia ini mana-mana ajaran agama selain daripada ajaran agama Islam yang mana penganut dia tu menahan makan dan minum hanya semata-mata kerana nak beribadat kepada Tuhan. Demikian yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia mengatakan di antara salah satu daripada tafsiran, daripada maksud yang mengatakan puasa ni adalah untuk aku kata Allah, maksudnya tidak ada satu penganut agama pun selain daripada agama Islam yang menahan makan dan minumnya. Tidak ada penganut dalam dunia ni selain daripada Islam yang menahan makan dan minumnya hanyalah semata-mata kerana Tuhan nak mendekatkan diri pada Tuhan. Tak ada. Kalau ada pun, mereka akan puasa makan daging, mereka akan puasa makan perkara tertentu, tapi tak ada, minum boleh. Tapi Islam, apabila Ramadan datang, maka Ramadan itu mewajibkan ke atas orang Islam yang mampu untuk berpuasa, yang sihat, yang tidak sakit, yang bukan musafir, wajib ke atas dia berpuasa, kerana puasa itu nak mendekatkan diri pada Allah. Apa itu puasa? Puasa itu menahan makan dan minum. Maka sebab itu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jal juga dalam hadis qudsi yang lain, Allah Ta'ala kata, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang mana salah seorang daripada orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, hanya semata-mata kerana aku, kata Allah. Maksudnya dalam agama lain tidak ada lagi yang seperti puasa ini. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, inilah satu-satunya ibadat yang dilakukan untuk Allah, yang dibuat untuk Allah, yang kita buat kerana Allah. Dan yang mana manusia lain selain daripada orang Islam tak buat benda ni untuk sembahan mereka. Itu yang pertama. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian ulama menyebut maksud fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untuk aku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa ini. Maksud yang kedua adalah puasa ni adalah satu ibadat yang tidak boleh untuk, ataupun yang sukar untuk dimasukkan ke dalamnya perasaan riya. Dia tak macam ibadat lain. Kenapa? Kerana puasa ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dia bukan macam solat, dia bukan macam zakat, dia bukan macam haji. Walaupun puasa ni termasuk dalam rukun Islam yang 5, yang mana pentinglah puasa ni sebab dia masuk dalam binaan Islam seseorang, yang mana tertegaknya binaan Islam dalam jiwa kita ni bila kita buat rukun Islam. Jadi puasa termasuk dalam rukun Islam. Tapi puasa dia tak sama macam ibadat lain. Kenapa tak sama? Yang pertama, kerana puasa ni dia sukar nak masuk riak.
Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa itu puasa? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kata puasa lah. Puasa maksud tak makan, tak minum, tak melakukan syahwat. Itulah puasa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam hadis tadi, Allah Ta'ala kata, yada'u ta'amahu wa syahwatahu, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang mana Allah Ta'ala kata dalam hadis tu, Allah Ta'ala kata, seseorang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan juga meninggalkan makanannya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negotiating the recruitment. Okay. I think you just Jadi bila kita meninggalkan sesuatu, bila kita nak buat satu ibadat, sebenarnya bukan kita buat pun puasa ni. Kita bukan buat apa-apa dalam puasa ni. Puasa ni kita tak buat apa pun. Kalau orang tanya, buat apa puasa? Saya tak buat apa. Puasa puasa memerlukan saya untuk tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa tu tak buat apa? Tak buat apa-apa yang boleh membatalkan puasa saya. Dia tak macam solat. Saya akan panas sikit. Okay. Dia tak macam solat. Yang mana solat ni, dia ada rukun. Salat ada takbir. Salat ada berdiri. Salat ada rukuk. Salat ada Fatihah. Salat ada sujud. Salat ada i'tidal. Salat ada duduk di antara dua sujud. Haji ada tawaf. Haji ada melontar. Haji ada berwukuf. Perlu untuk melakukan sesuatu untuk menjadikan ia ibadat. Itu rukun Islam selain daripada puasa. Sebaliknya puasa ni menjadi ibadat hanyalah semata-mata kita tak buat apa-apa. Kan menarik tu. Kalau orang kata puasa ni apa dia? Puasa menahan diri. Menahan diri daripada apa? Menahan diri daripada perkara yang boleh batalkan puasa. Daripada makan, daripada minum, daripada syahwat. Maka itulah puasa. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, puasa ni adalah satu ibadat yang sukar untuk dimasukkan dengan ikhlas, kerana orang tak tahu kita berpuasa, melainkan kita bagi tahu kat orang kita berpuasa. Tapi larat mana seorang yang beriman tu nak bagi tahu kat semua orang dia berpuasa? Kita tak mampu untuk bagi tahu kat semua orang kita sedang berpuasa. Orang pun tak akan tanya kita. Kalau kita buat pengumuman pun, minta maaf saya hari ni pergi ambil mikrofon dekat Islamic Center Melbourne. Kom punya tempat mengaji tu Islamic Center ke apa Jafni, saya pun tak ingat. Pergi buat mikrofon, buat pengumuman. Assalamualaikum, saya nak buat satu pengumuman penting kepada semua ahli-ahli karyah kampung utara Melbourne, saya berpuasa pada hari ini. Orang pun kata, ini berita apa, tak penting pun. Bukan hang seorang je puasa, kami pun puasa, kami tak nak tahu pun hang puasa. Kerana itu bukan penting pada kita. Satu orang lain berpuasa, tak penting pada kita. Yang penting kita tu kena puasa. Maka sebab itu para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Imam Nawawi juga menyebutkan, istimewanya puasa ini pada Allah kerana dia sukar untuk dimasukkan dalamnya perasaan riak. Sangat-sangat ikhlas orang yang berpuasa. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, satu orang yang berpuasa, kalau dia ikhlas berpuasa, walaupun dia masuk ke dalam bilik air dan dia kunci pintu bilik air, walaupun dalam bilik air itu ada air, panggil bilik air, ada air, dia takkan minum walaupun tekaknya sangat dahaga selagi mana belum masuk waktu berbuka puasa. Maksudnya, orang yang berpuasa ni dia ikhlas. Dia amanah dengan Tuhan dia. Dia tak curang. Kalau hidup boleh je kita masuk dalam bilik air, kita tutup pintu, kita minum air kolah sampai habis, lepas tu isi balik. Siapa tahu? Tapi kita tak buat. Kenapa kita tak buat? Kita tak buat kerana kita tahu walaupun orang lain tak tahu, tetapi Allah Azza wa Jal tetap melihat kita dan Allah itu tahu apa yang kita buat. Maka puasa menjadikan seseorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah satu ibadat yang hanya dilakukan untuk Allah. Kemudian puasa adalah satu-satunya ibadat yang susah untuk dimasukkan ke dalamnya perasaan riak. Kemudian puasa juga mengajar kita sifat amanah yang saya sebut tadi. Kita tak curi tulang. Kita amanah dengan diri sendiri. Kita tidak membatalkan puasa kita dalam senyap, kemudian kita declare dekat orang kita berpuasa. Sukar kita nak jumpa orang beriman seperti itu. Baik, kemudian puasa ini juga melatih kita, istimewanya puasa ni. Puasa ni melatih kita untuk menjadi mukmin yang mempunyai sifat tepati masa. Pasal mungkin sebelum daripada puasa, kita jarang pun nak ambil peduli pasal masa ni. Tapi bila masuk puasa,
waktu yang kita paling jaga ialah waktu sahur dan waktu yang kita paling jaga adalah waktu maghrib. Betul tak? Cuba tengok. Waktu sahur kita akan jaga waktu tu kerana kita nak makan sahur sebelum masuknya subuh. Kemudian waktu maghrib kita tunggu. Kenapa tunggu? Kerana kita nak supaya kita buka puasa segera. Maghrib aja terus buka. Maghrib aja terus buka. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, puasa ni untuk aku kerana ia sangat istimewa. Jadi sebab tu bulan puasa ni suara yang paling sedap, yang nak didengari oleh orang, masyarakat, termasuk di Melbourne, adalah suara muazzin lah kot. Suara muazzin yang azan pada waktu maghrib. Asar orang tak ada. Orang mungkin tak peduli sangat. Zuhur orang mungkin tak peduli sangat. Yang orang peduli adalah waktu maghrib. Okey, jaga masa. Amanah dengan diri. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, puasa mengajar kita tentang sifat sabar. Okay, sebab itu Allah Ta'ala kata puasa ni ganjaran dia dahsyat. Nah, ganjaran dia sangat dahsyat kerana puasa ni ajar kita tentang sifat sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang Allah larang. Sebab tu orang kena musibah, kita kena sabarkan dia. Orang kena masalah, kita kena sabarkan dia. Orang tengah mengamuk, kita kena sabarkan dia. Kenapa kita kena sabarkan dia? Kerana orang yang mengamuk, orang yang kena musibah ni mungkin akan bertindak luar daripada keizinan syarak. Mungkin akan bertindak di luar daripada batasan syarak. Mungkin dia akan mencarut, mungkin dia akan pukul orang, mungkin dia akan maki orang. Maka kita suruh dia sabar. Kenapa sabar? Kerana sabar tu tahan diri. Jadi puasa juga sabar. Kenapa puasa sabar? Puasa mengajar kita walaupun 1 minit kita tak pernah kautim dengan Tuhan. Kita duduk depan juadah. Kita duduk depan lauk-lauk. Ada ayam golek lah, ada ayam tungging lah, ada ayam macam-macam ayam lah. Cuma tahun ni tak ada lah sebab bazar Ramadan tak ada. Kalau tak, setiap tahun kami akan menunjukkan makanan-makanan yang hebat yang berada di Malaysia ni kepada orang Melbourne. Tapi tahun ni nampaknya kita samalah sebab kita tak ada bazar Ramadan. Kita tak ada bazar Ramadan. Di Malaysia pun tak ada bazar Ramadan. Allah Ta'ala punya kuasa, tak boleh adanya Ramadan, bazar Ramadan pada tahun ni. Semua buka puasa di rumah saja. Jadi tak adalah, mungkin tak nampak banyaklah lauk-lauk yang akan keluar yang pelik-pelik tu, yang sedap-sedap tu. Kita letak makanan kita depan kita. Kita letak, kita tunggu. Anak kita tengok aja. Ayah, kenapa tak ambil ayam tu? Ayam tu dah siap elok dah, bergolek-golek aja ayam tu. Ayah kata, nanti dulu. Jam belum cukup. Kenapa jam belum cukup? Tunggu maghrib. Kan, tunggu maghrib masuk. 30 saat pun kita tunggu, kita sabar. Kenapa sabar? Kerana kita sedang melaksanakan perintah Tuhan, iaitu menahan diri daripada makan, minum dan syahwat sehinggalah apabila maghrib masuk. Bila maghrib masuk, terbenam matahari, maghrib masuk. Bila maghrib masuk, dan kita makan. So kita sabar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ini akan diganjari kepada mereka pahala. Pahala yang mana ganjaran pahala itu akan diberikan kepada orang yang sabar ini tanpa hisap. Apa maksud tanpa hisap? Tanpa hisap ni ialah memberikan sesuatu tanpa skema. Saya sebut tadi dalam hadis Allah Ta'ala kata, kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin. Ila 700 di'fin. Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya, akan digandakan pahalanya. Satu kebaikan yang dibuat akan diganda 10 kecuali puasa, kerana puasa adalah untuk aku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Jadi bila Ibn Rajab mengatakan, bila Allah, Ibn Rajab dia sebut bila Allah janji dalam hadis ni yang Allah nak memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisap, maksudnya Allah Ta'ala beri tanpa skema. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Dia nak bagi, dia punya. Apa saja dalam dunia ni semua dia punya. Maka, dia bagi apa pun, suka hati dia.
Maka bila dia bagi, oleh kerana yang memberi adalah Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha pemurah, maka oleh kerana itulah para ulama menyebutkan ganjaran orang yang berpuasa ni sangat-sangat besar. Dan kerana orang yang sabar inilah Allah Ta'ala menjadikan doa orang yang berpuasa ini mustajab. Di antara hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW memberitahu kepada kita, iaitu Nabi kata, "Salasu da'wat mustajabat la syakka fihin." 3 doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan padanya. Apa dia? Di antaranya adalah da'watul mazlum, da'watul saim, wa da'watul mazlum, wa da'watul walid liwaladihi. Atau kama qala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Nabi mengatakan, sesungguhnya ada 3 jenis doa setelah daripada ada 3 jenis doa yang tidak tidak ditolak dan tidak ada keraguan padanya. Siapa dia? Da'watus saim. Da'watus saim. Doa orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Dan yang ketiga, doa da'watul walid liwaladihi, doa seorang ayah ataupun ibu kepada anaknya. Kenapa doa orang yang berpuasa ni mustajab? Kerana orang yang berpuasa ni dia melakukan suatu kerja ibadat hanya untuk Allah, dia sedang ikhlas dan dia sedang sabar. Sama macam orang musafir juga. Musafir ni pun dalam riwayat ini disebut da'watul musafir kan. Musafir ni juga dia punya mustajab doa tu kuat sikit. Kenapa? Kerana orang yang bermusafir ni perlukan sabar, kerana musafir ni agak susah dan berat. Kemudian juga dia jiwa terikat dengan Tuhan sebab dia duduk di tempat yang bukan tempat dia. So tawakal pada Tuhan tinggi. So mana-mana sifat yang lebih dekat dengan Tuhan, maka sebab itu maka dalam keadaan tu doa lebih mustajab. Doa lebih mustajab. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, puasa menjadikan doa kita mustajab. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, puasa ni, mustajab puasa ni, kita jangan lupa satu benda. Apa dia? Iaitu Nabi SAW menyebutkan orang yang berpuasa ni, walaupun dia punya kelebihan dia, doa dia mustajab, tetapi ada satu lagi kelebihan orang yang berpuasa yang mungkin kita tak perasan, iaitu lisaim inda fitrihi da'watul la yurad. Atau kama qala, dalam riwayat disebut dengan sanad yang sahih, maksudnya sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ini, ketika mana dia nak berbuka, ada satu doa yang tidak ditolak. Maksudnya doa yang berpuasa ni mustajab. Lebih mustajab lagi waktu dekat-dekat nak berbuka. Jadi kita ni bila nak buka, duduk di depan makanan dekat-dekat nak berbuka ni, banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa, kerana doa ni adalah sesuatu yang sangat-sangat dituntut daripada orang yang berpuasa. Dituntut daripada orang yang berpuasa, dan doa ni lebih mustajab lagi ketika mana kita nak berbuka. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin juga menyebutkan di antara kelebihan orang yang berpuasa ini di sisi agama, yang Allah Ta'ala kata dia nak bagi pahala sendiri kepada orang yang berpuasa. Saya nak gambarkan jelas istimewanya orang yang berpuasa ni, bila Allah nak bagi ganjaran. Saya ingat saya bagi contoh. Dulu saya pernah bagi contoh satu, iaitu biasanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang ni, kalau di Malaysia lah, abang-abang yang daripada abang-abang dan kakak-kakak yang berasal daripada Singapura tu saya tak pasti. Tapi kalau di Malaysia ni kita ada sultan, kita ada raja. Yang mana sultan dengan raja ni mereka ada kelebihan memberikan anugerah-anugerah tertentu yang membawa gelaran. Sebahagiannya membawa gelaran Tan Sri, sebahagiannya membawa gelaran Datuk Sri dan seumpama. Biasanya kalau kita pergi rumah orang-orang yang ada gelaran-gelaran daripada raja ni, pengalaman saya biasanya kalau saya pergi rumah Datuk dan Tan Sri, mereka ini
akan meletakkan gambar mereka dapat anugerah ni biasanya di ruang tamu ataupun di tempat-tempat yang orang boleh tengok. Kenapa? Pasal abang-abang dan agak-agak mungkin pernah tengok rumah orang yang ada gelaran ni, datuk-datuk, tan sri ni, biasanya ada gambar mereka terima pingat tu daripada raja atau sultan di ruang tamu mereka ataupun di tempat yang orang boleh tengok. Dia tak letak semata-mata di bilik tidur dia. Kenapa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, mereka ada perasaan sedikit gembira yang nak dikongsi dengan kita. Iaitu mereka beranggapan anugerah yang aku dapat ni adalah sekadar anugerah yang sekadar daripada apa yang aku buat, sumbangan aku kepada masyarakat. Yang mana sumbangan aku ini diiktiraf oleh pemerintah kerajaan negeri aku. Yang mana susah pun nak dapat, walaupun apa ni kita panggil, walaupun dia punya apa, dia punya sumbangan tu mungkin tak besar mana, tapi bagi saya, kata dia lah, bagi saya susah. Dan bukan semua orang boleh masuk istana dan dapat. Dan nak ambil istana ni pun terpaksa untuk melalui protokol-protokol dan kadang-kadang langkah-langkah. Nak melangkah, nak pergi ke Raja Sultan tu pun perlu hafal step. Macam mana lepas ambil pingat, ghostan sekejap, lepas tu angkat sembah patah balik apa semua kan. Jadi menunjukkan mereka ini sangat berbangga, sangat-sangat seronok dan nak kongsi kegembiraan dengan kita. Cuba bayangkan, itu kalau Sultan dunia. Cuba bayangkan kalau anugerah tu diberikan oleh raja segala raja, sultan segala sultan. Cuba bayangkan bagaimana rasa kegembiraan kita bila mana kita diberikan dengan anugerah yang Allah Taala beri, yang merupakan pemilik segala kerajaan. Baik. Itu yang seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang berpuasa ini juga kelebihan dia adalah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan memberikan mereka ini peluang untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu rayyan. Melalui pintu rayyan. Awak rayyan, rayyan ni pintu yang menghilangkan dahaga. Masuk dalam syurga nanti dia ada green lane. Dia ada saluran hijau yang masuk cepat terus ke dalam syurga, yang mana orang tak puasa tidak akan dapat kelebihan tu. Okey, kemudian juga Nabi SAW menyebutkan kepada Abu Umamah Al-Bahili ketika mana Abu Umamah bertanya Nabi tentang ibadat yang baik untuk dilakukan. Nabi kata, "Alaika bis-shaum fa innahu la mislalah." Kamu kena banyakkan berpuasa kerana puasa ini tidak sama, tidak ada yang sama sepertinya. Apa maksud tak ada sama? Tadi saya sebut dah. Tak ada sama ni maksudnya ibadat lain tak macam puasa. Ibadat lain kena buat sesuatu. We have to perform something. Kita kena buat sesuatu untuk Tuhan. Tetapi puasa ini, we just refrain ourselves from doing something. Kita hanya mengelakkan diri kita daripada perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Okey, kemudian juga puasa ini selain daripada dia ni tak sama macam ibadat lain, puasa ni juga bezanya daripada ibadat lain, dia adalah satu ibadat yang panjang. Puasa ni adalah satu ibadat yang panjang. Okey? Panjangnya puasa ni yang mana tak sama dengan solat. Solat 5 minit mungkin. Solat 10 minit mungkin. Tawaf pun setengah jam mungkin. Sejam mungkin. Sa'i pun sama. Tak lama. Tapi puasa adalah antara ibadat yang sangat lama. Iaitu bermula daripada terbitnya matahari, terbitnya fajar, subuh, sampai terbenamnya matahari. Mungkin 13 jam. Mungkin kalau tuan-tuan dan perempuan duduk di Eropah, mungkin tahun ni puasanya panjang sebab mereka di sana sama. Kan? Sama waktu musim panas. Kalau tak silap saya lah, sebab kita nak masuk musim panas dan ni bulan 5 kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini merupakan di antara kelebihan. Jadi sebenarnya dalam Islam ni ada ibadat yang lebih panjang daripada puasa ada, iaitu ihram. Kita berada dalam ihram tu maksud kita beribadat. Tapi puasa antara yang panjang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Taala sebut di dalam hadis ni, Allah Taala kata, "Akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa." Dia meninggalkan syahwat dia, meninggalkan makanan dia hanya semata-mata kerana aku. Hanya semata-mata kerana aku. Jadi, ini kelebihan-kelebihan puasa yang mana apabila kita puasa, Nabi menyebutkan satu benda yang penting. Dalam hadis ni Nabi kata,
was fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata wasiyamu junnah, puasa tu adalah perisai. Apa maksud perisai? Junnah ni perisai macam kita pegang shield lah, kita pegang perisai waktu perang. Dia menghalang diri kita daripada bahaya, menghalang diri kita daripada luka. Puasa ni menghalang manusia daripada melakukan perkara yang jahat dan kotor. Kenapa? Kerana biasanya manusia ni jadi jahat bila perut kenyang. Manusia ni bila dia perut kenyang, baru dia terfikir nak buat benda maksiat, baru terfikir nak berzina, baru terfikir nak minum arak, baru terfikir nak zalimi orang. Tapi kalau dia tak kenyang, dia akan fikir macam mana cari makan saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas kita berpuasa supaya kita rasa bagaimana kita mengawal diri kita. So kita dah kawal diri kita supaya tak makan dan minum. Walaupun 5 minit lagi kita tahan, kita kawal diri kita. Maka bila kita berada dalam bulan puasa ni 30 hari kita boleh kawal diri kita daripada benda yang kita biasa buat, iaitu makan dan minum. Kita boleh kawal, maka kita juga boleh kawal maksiat yang kita buat jarang-jarang mungkin. Maka sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, Allah Taala kata apa? Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana kewajipan kita seperti mana kewajipan itu telah ditetapkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa? Kerana sebenarnya puasa memang menyuburkan sifat takwa, iaitu mengawal diri daripada makan dan minum dan syahwat. Kalau kita boleh tahan diri kita dalam bulan puasa, makan kita buat hari-hari, minum kita buat hari-hari, syahwat pun kita layan mungkin dengan isteri kita dan seumpamanya, kita boleh tak ada siapa yang boleh halang kita. Tiba-tiba bulan ni Allah Taala kata kena kawal. Bila kita mampu kawal di bulan puasa, menunjukkan dia boleh kita kawal di luar. Tambahan pula kalau kita nak buat maksiat yang kita tak biasa buat. Kalau benda biasa buat pun kita boleh kawal, benda tak biasa buat insya-Allah boleh kawal. Maka sebab itu Allah mengatakan mudah-mudahan kamu bertakwa, kerana dalam puasa itu ada latihan untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Baik. Kemudian itu yang Nabi kata as-siyamu junnah. Puasa itu merupakan perisai. Fa idza kana yaumu siyami ahadikum, apabila salah seorang daripada kamu berpuasa, fala yarfath wala yaskhab, janganlah dia melakukan perkara-perkara yang kotor. Bila dia berpuasa, jangan dia ucapkan perkataan yang kotor. Maka sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, dalam hadis tu Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu berpuasa dan dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, maka Allah Ta'ala tidak ada hajat lagi untuk menerima segala perbuatan dia meninggalkan makan dan minum. Man lam yada' qawla zur wa la'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong, perkataan yang jahat dan mengamalkan sesuatu yang jahat, maka Allah tidak ada keperluan untuk menerima perbuatan dia meninggalkan makan dan minum dia. Maka sebab itu dalam bab ini, kita puasa ni bukan hanya puasa tahan perut saja, bukan hanya puasa tahan kemaluan saja. Puasa ni juga puasa tahan telinga, puasa tahan mata, puasa tahan mulut. Jangan ada di kalangan kamu yang melakukan perkara yang kotor. Fala yarfasu yauma izin wala yaskhab, dan jangan ada yang bertengkar, jangan ada yang meninggikan suara. Maksudnya pada bulan ini kita, siapa-siapa pun kawal diri, kawal perasaan, kawal nafsu, kawal amarah. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, jika ada seseorang yang memaki hamun dia ataupun mengajak dia bergaduh, mengajak dia berperang, falyaqul inni mru'un sha'im, katakan kepada mereka, katakan kepada orang yang nak bergaduh tu, aku sesungguhnya adalah orang yang berpuasa. Sebab kat dia, aku puasa, aku tak mau gaduh. Maksudnya orang puasa ni dia disuruh untuk kawal. Sebab kita ni bila puasa kita akan lapar. Tambah pula kalau pagi tadi tak sedar ke sahur. Sahur bangun-bangun lambat, tengah siap-siap makan, tengah siap-siap baru nak ambil nasi, azan lah. Kan? Jadi kita punya bengang, kita punya sakit hati sebab tak dapat sahur.
Tengok-tengok pagi esok pula orang duk buat pasal dengan kita. Lagilah kita punya bara dalam jiwa tu lagi kuat sehingga menyebabkan kita rasa nak marah ya. Siapa yang buat pasal dengan kita memang kita nak marah. Siapa tolak-tolak kita memang kita nak marah. Maka sebab itu Nabi kata, siapa yang ajak bertengkar, siapa yang maki orang yang berpuasa, jangan balas balik. Tahan. Walaupun sebenarnya dalam diri duk rasa sedap juga kalau aku balas balik ni. Tapi Nabi kata tahan. Dalam hadis ni Nabi meriwayatkan tahan. Katakan aku sedang berpuasa. Inilah waktu kita nak uji kesabaran mulut kita. Inilah waktu kita nak uji hadis Nabi yang Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata baiklah, jika tidak diam. Kenapa? Kerana waktu kita berlapar, waktu kita tengah dikacau oleh orang, dan waktu tu adalah waktu yang marah paling sedap sekali. Allah Ta'ala suruh diam. Allah Ta'ala suruh katakan kepada orang itu, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya lihat ini di antara perkara-perkara yang kita boleh ambil manfaat daripada ibadat puasa. Jadi sebab itu puasa ni adalah satu yang istimewa. Kemudian Allah Ta'ala kata, setelah Allah Ta'ala tak bagi kita bergaduh, tak bagi kita bertengkar, tak bagi kita berbantah-bantah, maka Nabi sambung. Nabi kata, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, la khalufu famis saim atyabu 'indallah yaumal qiyamah mirihil misk." Demi Muhammad, demi diri Muhammad yang berada di tangannya. Demi diri Muhammad yang berada di tangannya. Maksud demi Tuhan, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat nanti daripada bau kasturi. Maksudnya, seseorang yang berpuasa ni kita semua tahu, siapa yang puasa akan keluar bau mulut dia. Akan keluar bau mulut dia yang kurang enak. Disebabkan perut dia kosong, maka mulut dia berbau. Dan mulut yang berbau itu kata Allah, kata Nabi, Allah lebih suka daripada bau kasturi. Bau kasturi ni wangi. Bau kasturi ni sangat wangi. Jadi Nabi kata, Allah lebih suka Allah lebih suka bau mulut kita ni daripada bau kasturi. Kenapa? Kerana kita lakukan kerana Allah. Bau mulut tu kita tahan kerana Allah. Maka sebab tu timbul perbahasan tu. Adakah dibenarkan untuk seseorang yang berpuasa ni bersugi ataupun gosok gigi selepas daripada zuhur? Kalau dia berpuasa, adakah sunat ataupun tidak? Para ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i, dia kata kalau lepas zuhur, sebelum zuhur tak apa, gosok gigi. Tapi lepas zuhur tak boleh. Makruh gosok gigi kerana dia akan menghilangkan bau mulut tu. Bau mulut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingat bab ni para ulama ada beza pendapat dan kita tidak perlu bekas kepala lah. Cuma saya ingin sebutkan ialah apa yang saya ingin sebutkan di sini adalah di sana ada pandangan mazhab yang lain selain daripada mazhab Syafi'i, iaitu pendapat mazhab, kalau tak silap saya Hanafi. Mereka mengatakan sunat juga untuk bergosok gigi walaupun selepas zuhur. Kenapa? Kerana mereka kata tidak ada kaitan di antara bau gosok gigi dengan bau mulut orang puasa. Kerana bau mulut orang puasa ni adalah bau yang datang daripada perut. Mazhab Syafi'i kata no, kita dilarang untuk menghilangkan bau yang Allah Ta'ala suka, iaitu bau mulut. Seperti mana orang syahid pun tak boleh basuh dia punya baju, tak boleh basuh dia punya luka, tak boleh basuh dia punya darah kerana bau benda tu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berbau kasturi. Begitu juga dengan puasa, tak boleh gosok gigi. Nampak macam kuat ala dalil tu, tapi secara zahirnya nampak macam kurang kuat kerana bau tu bukan datang daripada mulut. Bau orang yang berpuasa ni, mulut dia tu bukan datang daripada gigi dia, tetapi datang daripada perut. Sebab tu bila kita makan, dia tak ada bau tu. Maka kalau kita gosok gigi, dia tak ada masalah. Maka saya pegang kepada pendapat yang kedua ni, iaitu orang yang berpuasa disunatkan juga untuk bergosok gigi dan ia tidak menghalang untuk mendapat kelebihan bau mulut yang lebih baik daripada kasturi. Walisaim farhatan, kata Nabi, bagi orang yang berpuasa tu ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma, yang disuka dengannya. Iza aftara fariha bifitri, apabila dia berbuka dia akan suka dengan berbukanya, dia akan gembira dengan waktu berbuka. Maksud kita ni memang betul lah, waktu kita nak berbuka ni dia happy lain macam, ya? Dia happy lain macam. Okey,
Kenapa dia happy? Kerana dia nak makan. Hari lain pun makan juga. Tapi waktu nak buka puasa ni adalah waktu makan yang seronok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ingat dalam hadis ni Allah Taala sambung lagi. Allah Taala kata, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Apabila dia bertemu Tuhan dia akan gembira dengan puasa dia kerana dia akan masuk ke dalam pintu ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan tadi yang saya sebut. Itu kelebihan puasa. Tetapi di sana ada lagi kelebihan yang banyak tentang bulan Ramadan. Ada lagi kelebihan yang banyak dalam bulan Ramadan. Kalau boleh saya senaraikan sedikit di sini, adalah yang pertama, bulan Ramadan ini Allah Ta'ala sediakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu malam Al-Qadar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kamu tahu tak apa itu Al-Qadar? Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau siapa beramal pada malam tu, seolah-olah dia telah beramal 82 tahun lebih. Jadi ini merupakan satu keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki, kita akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk berada dalam pada malam Al-Qadar. Cuma beza-beza riwayat yang menceritakan tentang bila malam Al-Qadar ni. Ada yang kata malam Al-Qadar ni sepanjang bulan Ramadan. Ada yang kata malam Al-Qadar ini pada malam ke-10, malam terakhir. Ada yang kata pada malam ganjil. Semua riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir itu sahih. Yang kata pada malam ganjil itu pun sahih. Maksudnya Lailatul Qadar memang 10 malam terakhir dan kebiasaannya dia malam ganjil. Cuma saya ingin sebutkan ialah malam ganjil adalah lebih dekat daripada malam genap. Cuma kadang-kadang puasa ni, Ramadan ni dia ada 30 hari, ada 29 hari. Jadi sebab itu kadang-kadang malam ganjil itu berbeza mengikut bilangan bulan. Maka sebab itu para ulama mereka menggalakkan kita untuk beribadat 10 malam terakhir itu kalau boleh semua sekali supaya kita dapat. Adakah pada malam Al-Qadar itu dicapai ataupun orang yang beramal pada malam itu menerima walaupun dia tak tahu malam tu malam Al-Qadar? Kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, adakah malam Al-Qadar ni kita kena tahu malam tu Al-Qadar baru dapat? Ulama berbeza pendapat, tetapi majoriti ulama mengatakan tidak disyaratkan untuk seseorang itu tahu malam tu malam Al-Qadar untuk dapat kelebihan itu. Jadi kalau malam tu dia tak tahu pun dapat. Cuma malam Al-Qadar ni tidak ada tanda yang sahih daripada Nabi SAW melainkan pada satu hadis sahaja, iaitu esok pagi matahari akan terbit dalam keadaan pucat. Matahari terbit dalam keadaan pucat. Itu esoknya. Bukan tanda malam tu, tanda esoknya. Maksudnya dah lepas baru Allah Ta'ala bagi tanda. Selain daripada tu tak ada. Tidak ada tanda yang sahih. Jadi kita beramallah, kita beribadatlah pada setiap malam di bulan Ramadan untuk kita dapat malam Al-Qadar. Habis itu Ustaz, macam mana kalau malam Al-Qadar ni kat sana malam Saudi malam ke, ikut malam Saudi ke ikut malam kita? Ikut malam kita lah. Saudi dia punya malam dia, kita punya malam dia. Kerana kita solat pun tak ikut dia. Kita solat pun tak ikut dia. Dia sembahyang isyak, kita mungkin sembahyang zuhur lah. Kan? Dia mungkin sembahyang zuhur, kita dah sembahyang asar lah. Jadi kita tak perlu ikut negara lain, kita ikut negara kita saja. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam Lailatul Qadar ni nak buat apa? Orang tanya juga, Lailatul Qadar ni nak buat apa? Kita ibadat. Apa saja ibadat. Dia tidak ada ibadat yang khusus. Cuma ada satu riwayat daripada Aisyah yang mengatakan, Aisyah tanya Nabi dalam hadis Tirmizi, Aisyah bertanya Nabi SAW, Aisyah kata, ya Rasulullah, apa pandangan kamu kalau aku terjumpa malam Lailatul Qadar? Apa benda yang aku nak buat kalau aku berjumpa pada malam Al-Qadar itu? Kalau tiba-tiba aku tahu itu malam Al-Qadar. Jadi Nabi SAW bila ditanya oleh Aisyah dengan soalan itu, maka Nabi SAW menjawab. Nabi kata, banyakkan membaca Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Aisyah, kalau aku tahu malam itu Qadar, ma aqulu fiha, aku nak baca apa? Nabi kata, quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, engkau adalah Maha Pengampun, maka kau sukakan pengampunan, maka maafkan aku. Maafkan aku.
At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Maka kita amalkan itu selain daripada kita salat pada malam itu. Kita salat tarawih. Kan kita salat tarawih pada malam itu, teruskan tarawih. Kerana tarawih juga adalah sunnah, tarawih juga tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ni bulan Ramadan ni bulan yang istimewa, bulan kita mengawal nafsu, bulan kita orang kata apa? Kalau orang putih dia panggil workout. Dan kita angkat berat untuk nafsu kita. Kita latih dia supaya dia strong, supaya dia kuat. Kemudian kita latih fizikal kita dengan ibadat, dengan tarawih, supaya dia kuat. Bila kita keluar daripada madrasatul Ramadan, kita keluar daripada sekolah Ramadan, kita membawa gelaran muttaqin. Kalau orang buat PhD, dia keluar daripada universiti, dia bawa gelaran doktor, kan? Tapi kalau orang yang keluar daripada madrasah Ramadan, dia keluar dalam keadaan membawa gelaran muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi dalam bulan puasa ni juga, dalam bulan puasa ni juga, kalau boleh banyakkan bersedekah, kerana dalam hadis Bukhari, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah manusia yang paling pemurah, dan Nabi lebih pemurah daripada biasa bila masuk bulan Ramadan. Jadi berikan makan, berikan belanja orang buka puasa. Kalau tak ada apa-apa nak bagi pun bagi tamar dan seumpamanya. Kerana dalam hadis, walaupun daif hadis ini, tetapi fiqahnya diamalkan, iaitu man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih. Atau kama qala, sesiapa yang memberi orang berbuka puasa, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa itu. Jadi kalau kita bagi makan 10 orang, kita akan dapat pahala 10 orang. Hadis ini dhaif tapi diamalkan dalam fadailul amal. Ya, walaupun fadailul amal, kerana dalam hadis Ibn Abbas ni pun dah bagi tahu Nabi sangat pemurah pada bulan puasa. Dan banyakkan juga tilawah Quran, banyakkan juga membaca Quran, kerana bulan Ramadan bulan diturunkan Quran. Pada bulan ni juga Nabi SAW bertadarus dengan Jibril AS. Jadi saya kira cukup sekadar tu, saya pun terlebih ni. Sebab Abang Jafni kata kalau boleh kita buat sesi hanya 40 minit. Yang lain tu kita boleh tengok soal jawab. Jadi insya-Allah kita tengok apa soalan, saya tengok soalan. Assalamualaikum, apa yang dimaksudkan dengan mustajab dan lebih mustajab? Mustajab ni doa yang dimakbulkan oleh Tuhan, doa yang Allah Taala berikan. Mudah untuk berikan kepada kita. Dia menjadi sunnatullah, menjadi satu ketetapan daripada Allah, menjadikan waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu ni tempat untuk mustajab doa, tempat untuk Allah Taala lebih mendengar kita punya doa, ataupun waktu tertentu. Di Ramadan ni merupakan waktu, puasa ni adalah merupakan waktu yang Allah Taala dengar dan akan kabulkan doa kita. Jadi kita banyakkan doa dalam bulan puasa. Okey, salam Ustaz. Bolehkah kita solat tarawih bersama keluarga, bersama keluarga? Lepas itu solat tahajud di malamnya? Okey, ini benda yang sangat penting. Iaitu sebenarnya tidak ada beza di antara qiyamul lail dengan tarawih. Dan sebenarnya tidak ada beza di antara tahajud dan solat malam, melainkan tahajud ni solat selepas kita tidur. Tahajud ni kita tidur dulu, lepas isyak kita tidur, lepas tu kita bangun, kita solat, tu nama tahajud. Macam mana ciri-ciri tahajud? Sama macam solat tarawih juga. 2 rakaat. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, salatul lail mathna mathna. Nabi sebut pada Ibnu Umar, salatul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa in khashita subuh fa autir bi wahidah. Bila kau takut subuh akan masuk, maka hendaklah kau berwitir dengan 1 rakaat. Okey, itu pertama. Yang keduanya, salat tarawih dengan salat qiyamul lail pun tak ada beza. Sebab Nabi kata, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita, kalau kita salat tarawih, sebenarnya kita qiyamul lail. Kan? Berapa Ustaz? 8 ke 20? 8 pun okey, 20 pun okey. 36 pun boleh. Kalau ikut Imam Malik 36. Buat 2 Ustaz, saya tak larat Ustaz 2. 2 pun okey. Cuma Nabi buat 8, 3 witir, so 11. Zaman Umar tengok orang tak larat diri lama sebab Nabi punya solat tarawih tu lama. Diri lama. Jadi Umar pendekkan waktu diri, Umar panjangkan, banyakkan rakaat. Masa zaman Imam Malik tengok orang Mekah ni bila dia 4 rakaat dia akan stop, rehat, lepas tu dia pergi tawaf sunat.
Di Madinah, Imam Malik kat Madinah. Di Madinah, Imam Malik tengok tak ada orang nak pergi tawaf sebab Kaabah tak ada. So ditambah lagi 4 rakaat. So 4 kali rehat campur 4 kali 4 rakaat. 4 kali rehat orang Mekah, mereka akan tambah 4 rakaat. So 4 kali rehat, 4 kali 4 16, campur dengan 20 jadi 36. Boleh buat lebih pada tu tak? Boleh. Yang tak bolehnya gaduh, yang tak boleh maki orang je. Jadi kita buatlah berapa yang kita larat. Tak boleh tak larat buat 8. Mungkin penat sangat tak larat buat 8, buat 6, buat 2. Yang penting buat. Okey? Minta pandangan doktor tentang polemik lantikan mufti wilayah persekutuan. Isu ini kononnya melatari pertembungan fahaman sehingga ada artikel seperti yang diterbitkan contohnya oleh Malaysia Kini pada 18/4/2020. Label-melabel di kalangan asatizah dan pelbagai pendapat berkenaan isu ini juga banyak dibincangkan di platform media sosial. Doktor sendiri dikatakan adalah salah seorang daripada calon tersebut. Adakah isu ini berkaitan ideologi politik atau hanya sekadar ketaksuban setengah pihak mengenai fahaman bermazhab di Malaysia? Minta pencerahan dan pendapat peribadi doktor tentang isu ini, wallahu a'lam. Sebenarnya saya pun tak tahulah siapa yang babitkan nama saya ni. Saya pun tak tahu. Yang saya tahu tiba-tiba muka saya keluar dekat poster. Atas sekali pula tu. Jadi saya pun tengok, saya kata saya ni layak ke nak jadi mufti wilayah? Saya pun tak tahulah sebab saya bukan orang wilayah. Tapi tak tahulah, mungkinlah ada orang yang lobby tu, itu di luar daripada kawalan saya. Cuma kenapa pelantikan mufti wilayah ni jadi panas sikit? Sebab pelantikan mufti wilayah ni dia unik sebab mufti sebelum ni aktif. Jadi orang tengok mufti wilayah yang dulu ni lebih dekat dengan masyarakat dan dia telah buat institusi fatwa tu sangat-sangat mesra rakyat. Jadi orang tertunggu-tunggu tulisan dia. Orang baca tulisan dia. Walaupun ada sebahagian pihak yang mendakwa dia itulah Wahabi lah macam-macam, tapi dia berjaya menempatkan institusi fatwa di wilayah dan di Malaysia secara umumnya sebagai tempat rujukan orang. Dan dia sangat-sangat mesra pada rakyat. Jadi sebab tu bila dia beredar meninggalkan kerusi itu menjadi Menteri Agama, Datuk Dr. Zul ni, dia baik dengan saya juga. Jadi menimbulkan mungkinlah kegusaran kepada sebahagian pihak yang tak suka dengan dia sebab ditakuti yang akan naik menjadi mufti itu orang yang bukan beraliran mereka. Bagi saya mudah aja tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni kan kena yakin dan percaya yang akan pelihara agama Allah ni Allah. Wallahu munurihi. Allah Taala yang akan kita panggil Allah Taala yang akan menyempurnakan cahaya agamanya. Walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. Wallahu mutimmu nurihi. Allah Taala kan menyempurnakan urusan, menyebarkan cahayanya walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir tak suka. Walaupun orang-orang kafir benci. Jadi kita kena percaya dengan benda ni. Kalau kita percaya dengan benda ni, siapa pun naik menjadi mufti. Ekstrim macam mana pun orang tu. Orang tu nak sekat kita ke macam mana. Kita tak peduli. Kerana Allah lah yang akan menguruskan agama ni. Saya sendiri secara peribadinya, umpamanya, banyak disekat di negeri-negeri Malaysia kan. Tak tahulah akan datang ni di wilayah saya tak tahulah. Kita doa yang baik-baik je lah kan. Tapi katalah saya di Perak saya tak boleh ceramah. Saya di negeri Selangor saya tak boleh nak berceramah. Tapi suara saya sampai. Kan? Hadis yang saya baca sampai. Bahkan suara saya sampai ke Melbourne pun. Kan? 2 kali saya pergi Melbourne. Saya kenal dengan orang-orang Melbourne. Orang yang mungkin bebas berceramah, orang Melbourne tak kenal. Jadi kita kata, jangan risau. Allah Ta'ala akan uruskan agamanya. Allah Ta'ala akan sebarkan agamanya walaupun dibenci oleh mana-mana manusia. Cuma satu je saya nak pesan. Kita ni, kalau kita ada kuasa, kita jangan salah guna kuasa tu je. Saya pesan pada diri saya pesan kepada kawan-kawan, saya pesan kepada sahabat-sahabat. Kita jangan zalimi orang lain. Institusi fatwa ni dia bukan kita punya, bukan puak kita punya. Dia untuk Malaysia. Jadi kita kena bekerja untuk Malaysia kerana gaji yang kita terima adalah gaji yang datang daripada cukai rakyat. Jadi kita tak boleh salah guna kuasa dengan sekat orang tu, sekat orang ni. Kalau ada masalah pada ceramah dia, kita panggil dia bagi tahu apa yang salah. Itu je sebenarnya. Ni masalah ni, pertembungan ideologi ni masing-masing nak menang aliran masing-masing dan nak sekat orang lain. Sepatutnya tak perlu.
Kerana kita kalau kita yakin ilmu yang kita bawa betul, kita guna kuasa. Kita guna hujah. Bagi tahu hujah apa. Kan setakat ni alhamdulillah, walaupun saya ni tak ada kuasa, sekadar pensyarah universiti saja, alhamdulillah, apa yang saya cakap ada juga orang ikut. Alhamdulillah. Ada juga orang dengar, ada juga orang beli. Alhamdulillah. Walaupun saya tak ada kuasa, kerana agama Islam ni dalam banyak keadaan tidak memerlukan kuasa pun untuk orang faham. Dia hanya memerlukan hujah dan ilmu. Itu pesanan saya pada diri saya dan juga tuan-tuan semua. Tapi siapa nak naik jadi mufti wilayah Ustaz? Saya tak tahu. Saya tak tahu siapa. Saya tak tahu. Cuma saya doa supaya orang yang dilantik itu adalah orang yang berkelayakan, orang yang sayang dan cinta kepada sunnah Nabi SAW, bukan hanya sekadar cinta kepada Nabi dengan cinta yang bohong dan palsu. Kita nak orang yang cinta Nabi betul-betul, mengamalkan sunnah-sunnah yang sahih. Kita tak mau label diri sebagai ahli sunnah, tapi sunnah yang sahih tak nak buat. Bila orang kempen sunnah yang sahih, dia kata tak payah buat, nanti orang keliru. Tak payah buat, nanti orang pecah belah. Tapi bab yang dhaif, bab yang palsu bukan main lagi dibela. Cari riwayat sana sini untuk membela hadis-hadis yang dhaif dan mungkar. Okay. Kita tak mau yang tu. Yang confirm sahih kita buat dulu. Yang mana yang tak jelas kita tinggalkan seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa innaka tu kena berapa banyak Ustaz? Ada dalil berapa banyak yang dianjurkan? Doa innaka? Saya tak faham ayat ni. Innaka kuntu hibbul lafafu anni mungkin Ustaz. Ya? Mungkin soalan dia Ustaz, innaka kuntu hibbul berapa kali nak kena baca? Oh, okey. Tidak ada had dalam hadis, tidak disebutkan berapa kali. Berapa kali nak baca. Selain daripada kita salat, selain daripada kita baca Quran, selagi itu kita doa. Nak doa dalam solat, dalam sujud boleh, nak doa sebelum bagi salam boleh, nak doa lepas salat boleh. So kita doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca banyak kali. Okey? Ustaz, bila bermulanya Lailatul Qadar? Lepas maghrib atau isyak atau lepas tengah malam? Ini penting, ya. Abang Munir tanya, bila malam Lailatul Qadar tu bermula? Dia sebenarnya bukan malam Lailatul Qadar kan? Kerana malam Lailatul Qadar, Lailatul tu dah malam dah. Dia bila Lailatul Qadar itu bermula? Itu soalan dia. Okey. Bila disebut malam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila disebut malam, malam tu adalah bila bermulanya maghrib. Bila bermulanya maghrib, maka malam lah. Jadi, bila nak mula Lailatul Qadar? Lepas maghrib lah. Lepas maghrib. Okey? Jadi, itulah jawapannya. Bukan tengah malam sahaja, tidak. Okey? Dia setelah terbenamnya matahari dan berhenti tamat ketika terbitnya fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar, kan? Tuhan kata salam sejahtera malam itu sehingga timbulnya al-fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak imam pegang mushaf kita ketika solat tarawih? Majoriti ulama membenarkan. Kerana ada hadis yang menunjukkan imam kepada Aisyah pada masa itu, saya lupa nama imam tu, dia membaca Al-Quran, memegang mushaf. Tidak menjadi masalah. Cuma Hanafi je tak bagi. Tapi pendapat yang sahih boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang ibu yang menyusu tidak berpuasa dalam Ramadan kerana khawatir susu akan terjejas, perlu qada puasa dan bayar fidyah atau qada sahaja? Ini maksudnya seorang ibu yang menyusukan anak ni. Okey, dalam isu ni ada 3 pandangan. Orang yang menyusukan anak ataupun orang yang mengandung yang takut tentang anak dia. Okey, dia ada keadaan dia macam ni. Keadaan dia adalah pendapat yang pertama, orang yang menyusukan anak dan yang mengandung ni, dia boleh berbuka puasa, itu tak ada khilaf. Boleh kalau ada uzur. Cuma sebab keuzuran tu yang akan menyebabkan ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i kata, kalau orang yang mengandung dan menyusukan anak ni, dia berbuka kerana ditakutkan diri dia ataupun ditakutkan diri dia dan anak dia, maka dia hanya perlu qada. Okey. Maksudnya kalau dia takut diri dia dehydration ke ataupun dia takut diri dia apa ke macam-macam, maka dia
wajib qada. Begitu juga kalau ditakutkan diri dia dan juga anak dia. Dia takut anak dia tak ada susu. Dia takut anak dia kalau mengandung anak dia kalau lapar akan mudarat. Diri dia pun dia takut, anak dia pun dia takut. Maka dia hanya perlu qada. Tapi kalau dia takutkan anak dia sahaja, mazhab Syafi'i kata maka dia perlu qada dan dia perlu fidyah. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Satu lagi pendapat, satu riwayat dalam mazhab Hanbali kata dia hanya perlu qada sahaja. Tidak perlu untuk bayar fidyah. Ada yang kata perlu fidyah saja. So tiga pendapat. Tiga pendapat. Jadi pendapat yang saya cenderung ialah hanya perlu qada sahaja. Dalam apa keadaan sekalipun hanya perlu qada. Kenapa perlu qada? Kerana dia sebenarnya orang yang mengandung dan orang yang menyusukan anak ni, ulama dia tengok dari sudut angle mana. Adakah orang yang mengandung ni dia tengok daripada angle orang sakit, yang orang tua yang tak mampu nak puasa, ataupun orang sakit yang mampu sembuh. Kalau dia kata orang mengandung ni macam apa? Macam orang dah tua yang tak mampu nak puasa kerana orang tua dia tak mampu nak puasa dah sebab dia nak meninggal lah kan. Dia tak larat lah, dia tak akan jadi muda lagi lah. Sama macam orang mengandung dan orang menyusukan anak ni sebab dia berulang kan. Dia punya tahun ni dia tak puasa sebab mengandung Ramadan ni. Ramadan akan datang dia mengandung lagi, Ramadan akan datang dia mengandung lagi. So dia kata fidyah cukup lah. Ada yang kata tak, dia kena qada. Pendapat yang saya pegang perlu untuk qada sahaja. Okey. Kemudian ni soalan daripada Kak Rosella Saad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz pada golongan orang-orang Islam yang mahu mengikut negara asalnya dalam menentukan puasa dan Idul Fitri? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Nabi kata, saya tunjukkan hadisnya. Kita boleh tengok sama-sama. Sebab isu ni isu sensitif. Okey, saya tunjukkan pada tuan-tuan. Sekejap, tak jumpa pula. Tak ada, saya tak jumpa. Saya lupa lafaz juga. Sekejap ya. Sebenarnya saya boleh katakan kita kena ikut negara tempat kita, penguat kuasa setempat kita. Yang mana dalam dalam hadis tu Nabi kata as-saum yauma yasumun nas. Okey. Wal fitr yauma aftaran nas. Gitu lebih kurang hadisnya. Yang bermaksud apa maksud itu? Berbukalah pada raya lah bila orang raya. Okey, berbukalah bila orang berbuka. Kenapa? Kerana Nabi SAW memberikan hadis ini untuk kita ni tidak berbeza dengan orang lain. Jangan berbeza dengan orang lain. Nanti dia akan menyebabkan perpecahan. Kerana ni memang berkaitan dengan kita panggil penguat kuasa setempat. Jadi kalau penguat kuasa setempat menentukan kita dah beraya, maka kita rayalah. Tak perlu untuk tunggu negara kita. Kerana negara kita tak sama dengan negara orang lain. Begitu. Okey. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Mesti tak jumpa hadis tu. Patutnya ada. Al-fitru yauma yuftirun nas. Raya puasa adalah hari di mana orang setempat kita raya. Hadis riwayat Tirmizi. Baru jumpa. Okey.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz tentang kebiasaan orang membaca Quran dan membahagi-bahagi muka surat supaya boleh khatam di bulan Ramadan? Adakah ini termasuk dalam tadarus? Tadarus ni adalah kita baca bersama-sama. Okey? Apa ni, Jibril dengan Nabi SAW baca bersama. Maksudnya Jibril baca dan Nabi baca dan Jibril dengar. Itu maksud tadarus. Okey? Itu maksud tadarus. Bukannya dengan membahagikan juzuk. Kalau kita bahagi juzuk, bukan tak boleh, boleh. Cuma dia tak dipanggil sebagai khatam lah kerana kita tak dengar bacaan bacaan yang orang lain tu baca. Kita hanya baca apa yang kita baca sahaja. Jadi maksudnya apa yang kita baca itulah yang kita mampu, yang kita diberi pahala. Okey. Maksudnya tak ada halangan, tapi adakah dinamakan sebagai khatam? Tak nama khatam. Kerana khatam ni bila kita baca dan kita dengar orang baca keseluruhan Quran. Tapi kalau orang tu ambil satu juzuk, orang ni ambil satu juzuk, orang tu ambil satu juzuk, tak ada halangan. Tapi kita tak dinamakan khatam. Tapi Ustaz, kami satu geng, sampai satu pun ada. Malaikat kira amalan kita, bukan amalan orang lain. Kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz terangkan polemik jika kita sudah solat tarawih beserta witir sebelum tidur, setelah bangun tidur kita ingin solat sunnah lagi. Bagaimana dengan solat witir kita? Okey. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi kata, ij'alu akhir salatikum fi laili witra. Jadikan solat malam kamu yang terakhir. Solat malam yang terakhir, Nabi kata sebagai penutup, jadikan ia adalah solat witir. Solat witir ni sunat untuk kita jadikan yang paling last. Itu dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi kata, salatul lail masna masna fa in khashita subuh fa auti bi wahidah. Solat malam ni dua rakaat. Jadi kamu takut subuh akan masuk, maka witirlah dengan satu rakaat. Okey, tutup sebagai witir. Tapi kalaulah kita ni dah witir di awal malam, kemudian kita bangun di lewat malam, kita bangun untuk sahur, kita terbangun awal. So kita takut kita tertidur lagi umpamanya, kan? Kita takut kita tertidur lagi, maka kita pun rasa kita nak isi malam kita ni dengan solat lagi. Sedangkan kita dah solat witir tadi lah, kan? Kita dah solat witir. Pertama, solat witir ni bila dia punya waktu, tuan-tuan? Solat witir ni adalah waktu ni adalah selepas solat isyak. Solat isyak kita sah. Maksudnya bila kita dah solat isyak dengan sah, maka masuklah waktu witir. Jadi kita dah solat witir dah di awal tadi. Lepas tu kita bangun, bila kita bangun, kita nak solat lagi. Sebab kita takut kalau kita kita tidur, kita akan terlepas tarawih. Kita akan terlepas sahur. Jadi kita dibenarkan berdasarkan hadis Ummu Salamah. Yang mana hadis Ummu Salamah mengatakan Nabi SAW pernah bersolat selepas daripada baginda solat witir. Jadi hadis ni hadis yang sahih, yang mana Nabi SAW buat witir semata-mata di awal waktu kerana nak tunjuk kepada kita solat sunat lepas solat sunat lepas solat witir adalah dibenarkan. Cuma nanti bila kita dah solat witir di awal waktu, kemudian kita bangun lewat malam, kita solat lagi solat sunat, perlu ke kita tutup dengan witir semula? Tak perlu. Kerana dalam hadis Nabi kata, dalam hadis yang sahih Nabi kata la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Okay, satu witir sahaja. Sebab kalau kita buat dua kali witir dalam satu malam, dia tak jadi witir, dia jadi genap. Okey? Maka tak perlu witir dua kali. Witir hanya sekali. Afdalnya dilakukan di akhir malam sebagai penutup. Tapi kalau kita dah buat di awal, kita nak solat lagi selepas itu, boleh. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak kita solat witir satu rakaat saja? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Cuma yang paling sempurna ialah yang paling minima dan paling sempurna adalah 3 rakaat. 3 rakaat. Tapi kalau kita nak buat 1 rakaat pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Boleh? Saya harap saya menjawab semua soalan dengan cukup, dengan memadai, dapat memberikan faham kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu dulu pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada
waktu untuk kuliah yang akan datang. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Abang Jafni kerana telah menganjurkan majlis ini, sebab kadang-kadang Abang Jafni ni mesej saya, kadang saya lupa nak balas. Saya sibuk sangat kan, lupa nak balas, tapi dia tetap juga mesej. Terima kasih banyak Abang Jafni. InsyaAllah pada waktu-waktu yang lain kita jumpa lagi. Doakan kami di sini, saya doakan semua di sana agar sihat, agar diberi perlindungan pada Allah, dan kita doakan juga mudah-mudahan kita sihat untuk menerima Ramadan kali ini insya-Allah. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.